Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Sekali hari ini saya ingin memberikan sedikit pencerahan ya berkaitan dengan isu viral yang sedang hangat ya diperkatakan di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Twitter X, di mana lagi Twitter dan sebagainya, di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya bawakan Anda untuk menyelidik sedikit ya berkaitan dengan kisah Spanco ini. Benarkah Perikatan Nasional ini bersih? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti ya sedikit pencerahan berkaitan dengan kisah syarikat pembekal kenderaan kerajaan, yaitu Spanco. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, ya, saya ingin membacakan kenyataan media ini untuk tatapan kita semua. Jadi selama beberapa dekad, syarikat pengurusan armada kenderaan Spanco Sdn Bhd memegang kontrak lumayan untuk menjadi pembekal eksklusif kenderaan untuk kerajaan persekutuan. Bagaimanapun pada 3 April, pengarah eksekutif dan pengurusinya, Robert Tan Hwa Chun, didakwa di mahkamah kerana dikatakan menipu kerajaan apabila kontrak tamat dan konsesi baru ditawarkan melalui tender terbuka. Dan Tan minta dibicarakan atas pertuduhan itu, tetapi sementara perbicaraan belum selesai, panduan kini akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan syarikat itu. Siapa pemilik Spanco ini, sahabat-sahabat semua? Jadi menurut rekod Suruhanjaya Syarikat berdasarkan penfailan yang dibuat pada September tahun lepas, pemegang saham Spanco ialah Jati Rata Sdn Bhd 46%, Robert Tan 24.65%, anaknya Tan Hun Chuan 14.67%, dan Tan Chin Ching 9.68%, dan Min Hat Mion. Syarikat induk Jati Rata dimiliki oleh Cahaya Sdn Bhd 48%, Mokhtar Abdullah 27%, dan Syahrin Osman 27.5% berdasarkan dokumen yang difailkan pada Februari tahun ini. Azman Idris, Peter Lim, Muhammad Rauf, Sarif, Sarin, Robert Tan Hwa Chun disenaraikan sebagai pengarah Spanco. Jadi rekod itu menyatakan bahawa Spanco telah diperbadankan pada 16 Ogos 1988 dan tidak pernah mengalami pertukaran nama. Ya, meskipun artikel New Straits Times dari April 1998 merujuk ya sebagai sistem pengurusan angkatan nasional Company Berhad. Jadi apa yang Spanco lakukan sejak Januari 1994? Spanco mengadakan perjanjian konsensi eksekutif selama 25 tahun ya dengan kerajaan untuk menyediakan kenderaan daripada kereta rasmi untuk anggota kabinet, kereta untuk kumpulan motor jabatan kerajaan, dan juga kereta peronda polis. Jadi ia bertanggungjawab untuk memperoleh kenderaan dan menggantikannya setiap 4 atau 5 tahun penyelenggaraan dan pembaikan, termasuklah kerosakan dan kecemasan. Dan berurusan dengan cukai jalan, insurans dan rekod saman. Jadi laman webnya mendakwa mempunyai lebih daripada 13,000 kenderaan konsensi dan rangkaian lebih daripada 400 pusat servis. Pada tahun 2015 dilaporkan bahawa kerajaan satu-satunya pelanggan Spanco membayar sebanyak 221.66 juta ringgit setahun untuk menyewa sebanyak 10.963 kereta Proton. Ia terdiri daripada 7 model berbeza, ya, antara 973.84 sebulan ringgit ya sehinggalah 3.288.84 ringgit sebulan. Bagaimana dengan kontra? Ya, perjanjian konsesi pertama dibuat di tengah-tengah usaha penswastaan kerajaan pada tahun 1990-an. Ini memerlukan kerajaan menjual 40,000 kenderaan miliknya kepada Spanco yang akan menyelenggarakannya dan menyewakannya kembali kepada kerajaan. Pada April 1994, Menteri Undang-Undang pada masa itu, Syed Hamid Albar, dilaporkan mewajarkan langkah itu sebagai lebih murah daripada sistem pajakan kenderaan sebelum ini. Dia berkata kerajaan hanya memerlukan 5,000 sebulan untuk memajak sebuah Mercedes-Benz yang akan dipulangkan dan digantikan dengan yang baru setiap 4 tahun berbanding 17,000 hingga 21,000 ringgit untuk memajak daripada syarikat lain. Jadi semasa pertama kali menjadi Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim dilaporkan memberitahu Parlimen bahawa walaupun kadar bulanan yang dibayar kepada Spanco adalah tinggi,
Kajian oleh perunding bebas mendapati ia menawarkan pelbagai faedah. Jadi Anwar berkata tugas harian kerajaan dilaksanakan dengan lebih cekap untuk kepentingan pembangunan negara. Dia menambah bahawa kerajaan dibekalkan dengan 4 atau 5 kereta baru setahun sekaligus mengurangkan masalah penyelenggaraan dan menjimatkan kos, lapor New Straits Times pada 9 April 1998. Kontrak itu dilaporkan datang dengan klausa yang menetapkan bahawa kerajaan perlu membayar sebanyak 400 juta jika menamatkan kontrak sebelum ia tamat. Menurut laporan Daily Mail, kontrak itu tamat pada penghujung 31 Disember 2018 menyebabkan persaingan untuk membedah kontrak baru. Jadi ia juga turut terkait ya ketika Datuk Seri menjadi Menteri Kewangan. Tapi ketika itu sahabat semua ya kita tahu ia diatur, ditadbir, disusun dengan baik sekali ya tanpa melibatkan mungkin ya salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Berlainan pula dengan kes yang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan kontrak baru? Ya bermula dengan kontrak baru ini sebenarnya ya yang menjadi pertanyaan kita. Jadi kontrak baru itu selama 15 tahun membabitkan kira-kira 12.500 kenderaan yang dianggarkan bernilai 300 juta setahun bermula tahun kelima menurut laporan Daily Mail pada tahun 2019. Laporan syarikat membuat penyerahan sebagai respon kepada permintaan kerajaan untuk cadangan perjanjian konsensi, sementara kontrak pertama Spanco menunggu keputusan tender terbuka. Permohonan untuk kontrak baru itu termasuklah Spanco, perkongsian antara DRB Highcom Berhad dan Semdabi Berhad, perkongsian antara Berjaya Group dan Naza Group, Semling Group, Cosmos dan Go Auto. Spanco akhirnya memenangi kontrak itu pada tahun 2021. Tetapi situasi berubah tahun itu apabila pengasas Berjaya Vincent Tan membawa Spanco dan Kerajaan Perikatan Nasional ya ketika itu dengan mendakwa peraturan tender itu tidak dipatuhi. Kenapa? Jadi dia mendakwa konsorsium Berjaya Naza Urus Sdn Bhd pada mulanya telah dianugerahkan ya, telah dianugerahkan kontrak itu dan telah dikeluarkan surat hasrat yaitu LOI oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2018 kerana ia merupakan permohonan terendah. Antara beberapa syarikat yang dikatakan yang menghantar tawaran mereka, yang paling murah terendah adalah Berjaya Naza, konsorsium Berjaya Naza. Tetapi yang mengherankan ya apabila mereka mendakwa mereka telah pun menerima surat lantikan itu ketika kerajaan berubah dan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini yang menjadi satu persoalan juga ya. Apabila kerajaan itu berganti, mereka dikatakan telah membatalkan ya Berjaya Naza ya yang pada awalnya dikatakan telah pun dianugerahkan kontrak itu dan telah pun sebenarnya dikeluarkan surat hasrat. Tetapi akhirnya ya kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin ketika itu yaitu Kerajaan PAS dan Bersatu membatalkan itu antara kenyataan daripada Vincent Tan yang sebenarnya Spanco itu lebih mahal ya ketimbang dengan Berjaya Naza. Spanco dikatakan mahal 700 juta ketimbang dengan Berjaya Naza sahabat-sahabat semua. Tapi apa yang mengejutkan kita, kenapa ya Spanco itu pula dilantik ataupun diambil ya sebagai diberikan kontrak itu kepada mereka, sedangkan sebelum itu dikatakan Naza Berjaya Naza telah mendapat ya kontrak tersebut. Itu antara perkara yang menjadi pertanyaan kita sehingga hari ini. Jadi konsorsium itu dilaporkan dimiliki 51% oleh Berjaya, 29% dimiliki oleh Naza dan 20% dimiliki oleh Tunku Tun Amina Maimuna Iskandaria Ibrahim, putri kepada Yang di-Pertuan Agong sekarang. Bagaimanapun selepas Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, ini dia berikutan peristiwa langkah Seraton, LOI telah pun ditamatkan dan tender telah diberikan kepada Spanco sebagai ganti ya RM 700 juta lebih. Spanco tawarannya melebihi 700 juta. Tapi kenapa Spanco diberikan kontrak tersebut? Sedangkan dikatakan ya Berjaya telah pun mendapat kontrak dan juga surat hasrat itu telah pun diserahkan. Itu perkara yang mengejutkan kita. Jadi pendedahan itu telah membawa kepada penyiasatan. Prosiding mahkamah antara cekap urus kerajaan dan Spanco masih berjalan di peringkat pra perbicaraan selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi kebenaran untuk semakan kehakiman pada 23 Ogos tahun lepas. Sementara itu, Mac tahun lepas, Timbalan Menteri Kewangan ketika itu Ahmad Mazlan memberitahu Parlimen bahawa
dia dimaklumkan kontrak itu tidak diberikan kepada pemohon terendah kerana tidak dapat menyediakan bengkel dan perkhidmatan pembaikan yang mencukupi. Jadi justru menurut Hansard Parlimen, atas sebab itu kontrak berkenaan diberikan kepada Spanco yang mempunyai bengkel di seluruh Malaysia. Jadi apakah pertuduhan terhadap Robertan, ya, bos Spanco ini? Ya, tuduhan terhadap Robertan melibatkan aspek berbeza dalam proses permohonan kontrak baru itu. Jadi mengikut kertas pertuduhan terhadapnya, dia didakwa telah menipu kerajaan dalam mendakwa dalam dokumen tender bahawa sekurang-kurangnya 30% saham Spanco adalah milik Bumi Putra ini. Dikatakan juga berlaku antara 27 Februari dan 28 Februari 2019, iaitu bilik tender Kementerian Kewangan. Tindakan itu dikatakan mendorong Kementerian Kewangan untuk menganugerahkan dengan kontrak 3 juta lebih ya kepada Spanco ini. Jadi pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, ia boleh dihukum penjara antara 1 hingga 10 tahun sebat atau denda. Jadi Robertan diminta dibicarakan atas pertuduhan itu. Sangat berliku ya berita ataupun kisah Spanco ini. Ini baru satu pendedahan sebenarnya sahabat semua. Mungkin kita akan terkejut lagi, lebih terkejut lagi dengan pendedahan demi pendedahan yang bakal berlaku ya ketika perbicaraan ini semasa perbicaraan ini berlaku ya, kerana kita tahu akan ada banyak lagi soalan demi soalan dan juga mungkin jawapan demi jawapan. Ya, mungkin yang memberikan kita ya persoalan-persoalan dengan soalan dan juga jawapan yang bakal kita ketahui kelak. Itu dia cerita kisah ya, berkaitan dengan skandal Spanco yang sedang hangat di pasaran ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Ya, tapi sebelum itu, sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen ya. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.